Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera doktor. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan artikel yang berkaitan dengan persepsi pelajar terhadap pembelajaran secara atas talian. Sebelum saya mulakan, saya akan perkenalkan ahli kumpulan 3 iaitu Nisa binti Muhammad Zanuri, Siti Hajar binti Azmi, Amirah Nabihah Najwa binti Syarul Fahmi, Nur Anisha Zwani binti Syaiful Hamri dan Nur Syahmina Husna binti Muhammad Zaidi. Saya akan memulakan pembentangan artikel kami dengan abstrak. Seperti yang semua sedia maklum, penularan COVID-19 telah menyebabkan peralihan pembelajaran bersemuka ke pembelajaran dan pengajaran secara atas talian atau lebih dikenali sebagai PDPC. Oleh kerana penularan COVID-19 itu juga, Malaysia mula mengaplikasikan PDPC secara meluas bermula dari tahun 2020. Dan pelbagai reaksi telah diterima oleh masyarakat berkaitan dengan PDPC ini, sama ada reaksi yang positif maupun reaksi yang negatif. Oleh kerana itu, kajian kuantitatif telah dilaksanakan dengan mengedarkan soal selidik menggunakan aplikasi Google Form. Kajian kuantitatif ini telah dilaksanakan untuk mengkaji persepsi pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia terhadap pelaksanaan PDPC. Seramai 44 mahasiswa dan mahasiswi Universiti Kebangsaan Malaysia telah pun menjawab soal selidik ini. Analisis deskriptif yang melibatkan nilai skor sebagai parameter telah dilaksanakan dengan bantuan perisian Statistical Package for Social Science atau lebih dikenali sebagai SPSS, di mana peratus, min dan sisihan piawai bagi nilai skor telah ditentukan. Keputusan kajian telah mendapati bahawa kebanyakan pelajar menggemari PDPC kerana ia memberikan mereka manfaat yang banyak. Namun, terdapat juga segelintir pelajar yang mengatakan sebalik. Oleh sebab itu, kajian yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk mengenal pasti faktor yang menyebabkan kepincangan dalam pelaksanaan PDPC ini. Pembelajaran secara atas talian merupakan tumpuan utama untuk dijadikan medium pengajaran dan pembelajaran semasa pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada Mac 2020. Oleh itu, penutupan sektor pendidikan telah menyebabkan penutupan semua sekolah dan institusi pengajian tinggi dengan tujuan untuk memutuskan rantaian penularan wabak mengancam nyawa ini. Berkait dengan itu, menghentikan pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka yang sudah menjadi kebiasaan dunia pendidikan semasa Perintah Kawalan Pergerakan menjadi pilihan. Dalam memastikan sektor pendidikan tidak lumpuh dan para pelajar tidak ketinggalan dalam pelajaran, pembelajaran dan pengajaran secara atas talian PDPC telah menjadi inisiatif untuk mengatasi masalah ini. Disebabkan ini merupakan perkara baharu, pelbagai persoalan yang timbul dalam kalangan pelajar dan tidak ketinggalan para ibu bapa. Begitu juga para pendidik yang kurang berpengetahuan tentang penggunaan teknologi terkini. Hal ini menyebabkan suasana pembelajaran yang kurang kondusif. Perkembangan pesat teknologi dunia pada hari ini menjadikan pembelajaran secara atas talian PDPC bukanlah menjadi satu masalah besar. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia, ini merupakan satu usaha untuk menerapkan penggunaan ICT bagi meningkatkan taraf pendidikan di Malaysia supaya setanding dengan negara-negara maju dunia. Tidak lupa juga aktiviti co-curriculum iaitu aktiviti luar kelas yang turut terjejas. Pelbagai inovasi dilakukan seperti menganjurkan aktiviti secara atas talian. Ini menunjukkan bahawa pendidik Malaysia berfikiran kreatif dan tidak menjadikan pandemik sebagai satu halangan. Kini, 2022, pembelajaran secara atas talian telah sebati dengan kehidupan kita. Kebanyakan institusi pendidikan sudah kembali beroperasi seperti biasa. Namun, jika ada sebarang kemungkinan yang memerlukan kita kembali pembelajaran secara atas talian, semua akan lebih bersedia dan sesi pembelajaran dan pengajaran akan menjadi lebih efisien. Oleh itu, penambahbaikan perlu juga dilakukan. Maka, kajian ini cuba menjawab persoalan berikut. Adakah pembelajaran secara atas talian mengakibatkan kemerosotan prestasi akademik? Adakah pembelajaran secara atas talian memudahkan untuk mencari maklumat dan rujukan berkaitan pelajaran? Adakah pembelajaran secara atas talian memudahkan untuk menyiapkan tugasan? Adakah pembelajaran secara atas talian memudahkan untuk berinteraksi dengan pensyarah dan lain-lain? Adakah pembelajaran secara atas talian lebih mudah dipahami? Adakah pembelajaran secara atas talian lebih menjimatkan masa berbanding untuk pergi ke kelas secara fizikal?
Adakah pembelajaran secara atas talian dapat menjimatkan kos pembelanjaan? Adakah pembelajaran secara atas talian meningkatkan kemahiran IT? Adakah pembelajaran secara atas talian anda lebih fokus dalam kelas berbanding fizikal? Adakah anda berharap pembelajaran secara atas talian akan kekal? Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang metodologi. Metodologi, kajian yang dijalankan ialah kajian kuantitatif. Secara umumnya, kajian kuantitatif cuba mengukur secara kuantitatif hubungan antara pemboleh ubah tidak bersandar dengan pemboleh ubah bersandar. Contohnya seperti ujian pencapaian, inventory dan soal selidik. Jadi kami telah membuat satu tinjauan tentang persepsi pembelajaran secara atas talian. Oleh itu, satu set soal selidik telah diedarkan kepada 44 pelajar UKM yang menjalani pembelajaran secara atas talian. Soal selidik terdiri daripada satu bahagian persepsi pelajar tentang pembelajaran secara atas talian. Jadi, responden ditugaskan menggunakan 5 skala Likert, iaitu skala 5 ialah sangat setuju, skala 4 setuju, skala 3 tidak pasti, skala 2 tidak setuju dan skala 1 sangat tidak setuju. Data primer yang diperoleh daripada responden melalui Google Form akan dianalisis secara deskriptif menggunakan peratusan, skor min dan sisihan piawai. Sisihan piawai ialah satu nilai yang diambil kira dalam sesuatu analisis data deskriptif. Ia digunakan untuk mengukur sebaran data sama ada data adalah berdekatan yang menunjukkan nilai sisihan piawai rendah atau berjauhan menunjukkan nilai sisihan piawai tinggi antara satu sama lain. Nilai sisihan piawai memberikan petunjuk mengenai darjah kepelbagaian data. Nilai sisihan piawai yang sangat rendah pada item menunjukkan konsensus yang sangat tinggi daripada responden dan menunjukkan darjah kepelbagaian data juga rendah. Nilai sisihan piawai dari tinggi ke sangat tinggi bermaksud darjah kepelbagaian data adalah tinggi dan kurangnya konsensus daripada responden. Min menunjukkan purata nilai bagi data sesebuah item dan digunakan untuk mengenal pasti purata nilai skor yang dipilih oleh responden dalam tinjauan. Nama saya Siti Hajar dan saya akan meneruskan pembentangan dengan membawakan dapatan dan perbincangan kajian kami. Jadual 1 menunjukkan jadual berkenaan persepsi pelajar terhadap pembelajaran secara atas talian. Pada jadual ini, peratus skor yang dipilih responden bagi setiap item dalam tinjauan ini disediakan bagi proses analisis data. Manakala, jadual 2 juga menunjukkan persepsi pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia berkenaan pembelajaran secara atas talian. Namun, jadual ini menyediakan nilai min serta sisihan piawai bagi skor yang dipilih dalam setiap item tinjauan ini. Nilai min dan sisihan piawai diperoleh menggunakan perisian Statistical Package for Social Science atau lebih dikenali SPSS. Nilai min dan sisihan piawai digunakan bagi proses analisis deskriptif data. Item 1. Item ini mencatatkan respon sangat tidak setuju yang tertinggi dalam tinjauan, iaitu 13.6%. Secara purata pula, responden memilih skor 3, iaitu tidak pasti. Ini menyimpulkan bahawa kebanyakan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia tidak pasti dengan pernyataan pembelajaran secara atas talian telah mengakibatkan kemerosotan prestasi akademik mereka. Bagi item 2, tiada responden memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju. Secara purata, responden memilih skor 5 iaitu sangat setuju. Ini membuktikan bahawa kebanyakan pelajar UKM secara konsensus bersetuju bahawa pembelajaran secara atas talian memudahkan untuk mencari maklumat serta rujukan tentang pelajaran mereka. Bagi item 3, secara purata, responden memilih skor 4 iaitu bersetuju. Ini memberi indikasi bahawa kebanyakan pelajar UKM bersetuju pembelajaran secara atas talian memudahkan urusan mereka untuk menyiapkan tugasan. Seterusnya, item 4. Secara purata, responden memilih skor 3 iaitu tidak pasti. Ini memberi indikasi bahawa pelajar UKM adalah dalam keadaan tidak pasti sama ada pembelajaran secara atas talian memudahkan urusan mereka untuk berinteraksi dengan pesyarah. Nilai sisihan piawainya secara relatifnya agak tinggi menunjukkan kurangnya konsensus dari responden bagi item 4. Seterusnya, item 5. Item ini mencatatkan respon tidak setuju yang tertinggi dalam tinjauan iaitu 34.1%. Secara purata pula, responden memilih skor 3 iaitu tidak pasti. Ini membuktikan bahawa kebanyakan pelajar tidak pasti mengenai pernyataan pembelajaran secara atas talian lebih mudah difahami. Item 6 pula mencatatkan respon sangat setuju yang tertinggi dalam tinjauan iaitu 72.7%, manakala tiada responden memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju.
Ini membuktikan responden secara konsensus bersetuju bahawa pembelajaran secara atas talian menjimatkan masa berbanding pembelajaran secara fizikal. Item 7 pula menunjukkan secara purata responden memilih skor 4 iaitu bersetuju. Ini memberi indikasi bahawa kebanyakan responden bersetuju bahawa pembelajaran secara atas talian menjimatkan kos perbelanjaan. Item 8 pula menunjukkan rekod bahawa tiada responden memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju. Item ini juga mencatatkan respons setuju yang tertinggi dalam tinjauan iaitu 29.5%. Secara purata pula, responden memilih skor 5 iaitu sangat setuju. Ini membuktikan bahawa kebanyakan pelajar UKM secara konsensus bersetuju bahawa pembelajaran secara atas talian dapat meningkatkan kemahiran ICT mereka. Item 9 mencatatkan respon tidak pasti yang tertinggi dalam tinjauan kami iaitu 45.5%. Secara purata, responden memilih skor 3 iaitu tidak pasti. Ini memberi indikasi bahawa responden tinjauan ini tidak pasti sama ada mereka lebih fokus dalam kelas secara atas talian berbanding kelas secara fizikal. Item yang terakhir iaitu item 10 pula mencatat rekod secara purata responden memilih skor 4 iaitu bersetuju. Ini membuktikan bahawa kebanyakan responden bersetuju akan kaedah pembelajaran secara atas talian dikekalkan. Namun, sisihan piawai yang secara relatif agak tinggi bagi item ini menunjukkan tiada kesepakatan antara responden untuk item 10. Akhir sekali adalah perbincangan dan kesimpulan. Perbincangan daripada hasil tinjauan berkenaan persepsi pelajar terhadap pembelajaran secara atas talian ini dapat diklasifikasikan dua perkara, iaitu pembelajaran secara atas talian ini memberi kesan yang positif pada pelajar dan yang kedua adalah ketidakpastian akan keberkesanan pembelajaran secara atas talian ini kepada pelajar. Bagi pembelajaran secara atas talian memberi impak yang positif ini dapat dibuktikan apabila sebanyak 2.7% responden memilih sangat setuju pada item yang ke-6 iaitu pembelajaran secara atas talian ini dapat menjimatkan masa untuk bersiap untuk pergi ke kelas secara fizikal. Jadi apabila masa ini dapat dijimatkan, masa lebih banyak masa dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugasan-tugasan harian yang lain seperti membasuh baju, menyintai kain dan sebagainya. Seperti mana kita tahu, masa itu sangat penting bagi seorang pelajar. Jadi masa yang tinggi ini lebih fleksibel lah untuk pelajar itu untuk melakukan tugasan-tugasan harian dan memberi kebebasan pada pelajar itu sendiri untuk menguruskan masa dan melakukan pelajaran secara sendiri. Kemudian, sebanyak 68.2% responden memilih sangat setuju pada item yang ke-8 iaitu pembelajaran secara atas talian ini dapat meningkatkan kemahiran IT. Memang tidak dapat dinafikanlah bahawa pembelajaran secara atas talian ini sangat menuntut kita untuk berkemahiran ataupun berkebolehan dalam menggunakan peranti komputer dan menggunakan aplikasi yang melibatkan pembelajaran secara atas talian seperti Google Meet, Microsoft Teams, Webex dan sebagainya. Bagi ketidakpastian akan keberkesanaan pembelajaran secara atas talian ini terhadap seorang pelajar itu dapat dibuktikan apabila sebanyak 45.5% pelajar memilih tidak pasti pada item yang ke-9 iaitu saya lebih fokus dalam kelas secara atas talian berbanding kelas fizikal. Dan kemudian sebanyak 42.3% responden memilih tidak pasti pada item yang ke-10 iaitu saya berharap pembelajaran secara atas talian ini kekal. Jadi jelas menunjukkan bahawa seorang pelajar itu mula merasakan bahawa kedua-dua pembelajaran secara fizikal dan atas talian mempunyai kelebihan dan kelemahan yang tersendiri. Kesimpulannya, tinjauan keberkesanan pembelajaran atas talian yang diperolehi ini adalah bergantung kepada kemampuan seseorang individu tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat setengah pelajar telah mula merasa selesa pembelajaran secara atas talian berbanding kelas secara bersemuka. Tidak dinafikan bahawa pembelajaran norma baharu ini memberi sedikit sebanyak kemajuan atau telah menjadi alternatif terbaik dalam dunia pendidikan terkini dari segi kemahiran menggunakan peranti komputer, meningkatkan daya fikir dan intelektual antara kedua-dua pensyarah dan pelajar. Namun begitu, hasil kajian juga mendapati pembelajaran secara atas talian ini sangat tidak efisien bagi setengah pelajar kerana kurangnya interaksi sesama pelajar dan pensyarah serta tidak berupaya untuk menjadi pelajar yang produktif seperti sebelum zaman virus COVID-19 mula merebak seluruh dunia.